So masa tahun 2020 ada satu kes yang telah menyebabkan public outrage dekat South Korea. So nama kes ni adalah The Nth Room, satu kes jenayah cyber yang telah menghasilkan, menjual, mengedar konten-konten seperti gambar, video yang melibatkan pornografi kanak-kanak dan juga extreme sexual exploitation. So mangsa-mangsa untuk kes jenayah ni merupakan wanita, remaja dan juga kanak-kanak perempuan. The Nth Room ni dia start masa tahun 2018 dan ianya telah dimulakan oleh seorang lelaki yang telah menggunakan username God. Dia telah buat channel Telegram dan dia jual video dan gambar-gambar lucah lah di dalam channel Telegram tersebut. Ada lagi seorang individu yang telah meneruskan Nth Room ni. Individu ini telah menamakan diri dia ataupun telah menggunakan username Doktor ataupun Paksa. So dia telah mencipta Telegram channel yang bernama Doctor's Room ataupun Paksa Bang. So modus operandi dia adalah doktor ni dia akan pergi ke Twitter dan akan mengiklankan kerja yang instant cash lah. Contohnya macam jadi escort, jadi sugar baby, jadi model. Remaja, perempuan dan wanita yang menginginkan ataupun yang desperate nak dapatkan duit, diorang akan termakan lah dengan umpan scam ni. Bila diorang apply kerja tu, doktor ni akan minta diorang punya social security number ataupun basically IC dia lah. Doktor ni akan dapat akses kepada banyak benda ataupun banyak personal information perempuan-perempuan ni. So bila dia dah dapat personal information ni, perempuan-perempuan ni diorang akan diugut untuk menghantar gambar-gambar lucah. Yang mengejutkan, ada seorang kanak-kanak, saya tak ingat umur dia berapa, yang juga merupakan mangsa untuk kes ni, telah menghasilkan 40 video lucah untuk dijual di channel Telegram ini. Video-video lucah dan juga gambar ni dijual menggunakan cryptocurrency. Ia lebih susah untuk ditrace berbanding kalau kita guna transaksi bank lah. So kes ni dia start dibongkar apabila ada dua orang pelajar yang diorang nak masuk satu kontes journalism ni. Diorang discover pasal Nth Room ni lah. Masuk sendiri dalam group tu, diorang dah tengok sendiri apa gambar-gambar dan video yang dihantar. Diorang pun report kepada reporter. Dan apabila perkara ni dibongkarkan oleh pihak surat khabar ataupun reporter, orang-orang di dalam channel Telegram dan juga doktor tu sendiri rasa tak senang duduk lah, rasa macam aktiviti mereka ni dibongkar. Mangsa-mangsa yang terlibat dalam kes ni, diorang dipanggil sebagai slave ataupun hamba. Diorang akan dipaksa untuk menghantar gambar, menghantar video, melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan juga tidak elok lah. Sangat-sangat ekstrim yang kalau saya cerita pun memang tak okey lah untuk kita dengar. Diorang menganggap wanita itu sebagai sex object dan bukannya sebagai manusia. So reporter yang tadi tu, yang expose diorang ni, diorang try untuk approach Twitter sebab doktor ni dia gunakan Twitter untuk transaksi, pembayaran video dan juga untuk umpan mangsa-mangsa baru. So disebabkan oleh kerjasama ni, diorang dapat trace exact location dekat mana doktor ni berada. Pada Mac 2020, lelaki ni yang nama sebenar dia adalah Cho Ju Bin telah ditangkap di Incheon. Cho Ju Bin ni telah dijatuhkan hukuman penjara 40 tahun. Manakala lelaki yang saya cerita mula-mula tadi yang telah memulakan Nth Room ni telah dihukum penjara 34 tahun. Kalau kita cakap dekat South Korea, basically penjenayah diorang tak akan expose muka ataupun identiti tau, tapi disebabkan oleh orang-orang di South Korea rasakan lelaki ni ataupun penjenayah ni adalah satu threat yang sangat besar untuk masyarakat di sana. Diorang dah sign petition seramai 5 juta orang untuk expose muka dan juga identiti lelaki ini. Kalau dekat South Korea, sebenarnya diorang punya enforcement law untuk jenayah-jenayah seksual sangat-sangatlah tidak setimpal dengan jenayah itu sendiri. Okey, contohnya macam dulu dekat South Korea ada seorang penjenayah ni yang bernama Son Jung Won yang telah run child pornography site dan juga terlibat dengan sex trafficking. Hanya dijatuhkan hukuman 18 bulan penjara sahaja berbanding dengan Cho Ju Bin ni yang mendapat 40 tahun. Tapi yang paling disturbing untuk kes ni adalah orang-orang yang penting dalam Telegram channel ni memang ditangkap oleh polis dan juga telah menerima hukuman mereka, tapi yang selebihnya ataupun users yang lain dalam Telegram channel tu tak dikenakan apa-apa hukuman pun. So, sexual predators ada di mana-mana dan we cannot judge book by its cover.